Assalamualaikum para membentun, sahabat Inspire. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat walafiat. Okay. So jaga diri. Okay. COVID ni patut SOP. Kami insyaAllah akan bersiaran langsung hari ini. Selama mana yang kami mampu. Dan saya bagi pihak sahabat Inspire memohon ribuan kemaafan untuk siaran langsung semalam. Memang sebab memang kita tak dapat elakkan masalah teknikal di luar jangkauan. Okay? Tapi kami tetap bertahan dengan berlintas langsung hari ini untuk tajuk jujur. Okay, tajuk jujur. Okay, bersama saya panel jemputan kita sahabat Inspire, Ina atau lebih dikenal sebagai Gabina. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Sihat Alhamdulillah. Kita sihat tak? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Okay. So Ina, so kalau tengok kita punya title ni pun tajuk dia jujur. Okay. Jujur pada diri. Jujur pada semua. Susah sangat ke jujur ni? Payah ke? Okay, melainkan orang yang curang ni dia susah sikit kan? Betul. So lepas ni kita bincang dengan lebih mendalam. Okay? Sampai habis siaran. Okay? Baiklah. Seseorang yang mempunyai nilai kejujuran dalam diri dia ibarat boleh dikatakan sebagai memiliki harta yang paling berharga. Sebab jujur ni memang payah sangat sebab kita kadang tak jujur sebab kita nak selamatkan diri kita. Betul. Okay? Sebab nak selamatkan diri kita. Selamat aku. Kan? Macam kisah Halang dulu yang pasal beruang tu. Kan? Langgar air kan? Air langgar air. Dia tak nak jujur. Kawan dia pula kan? Lepas tu kalau nak ikutkan dalam jujur ni apa yang saya baca lah, apa yang kita baca Ina, kita ada 5 jenis sikap jujur ni. Okay, mungkin nanti Ina lepas ni akan mungkin boleh terangkan ke apa ke satu daripadanya ke. Okay, dalam konteks curang ke okay, jujur dalam perkataan. Okay Ina, lepas tu kita jujur dalam niat dan keinginan kita. Lepas tu kita jujur dalam janji. Janji ni biasa nah. Janji tau. Hari ni kita janji. Jangan hang. Okay. InsyaAllah. Janji ya. Janji. Kelingking. Saya pun tak tahu lah kenapa dari kelingking ni sebagai simbol janji. Kan? Okay. Okay. Lepas tu kita jujur dalam amal dan perbuatan kita. Dan jujur dalam hal keimanan. Tak apa Ina, lepas ni Ina mungkin boleh ambil salah satu daripada apa yang 5 sikap di dalam jujur ni. Jadi sekarang saya serahkan untuk selanjutnya kepada Ina untuk bercerita mengenai jujur. Nak menyanyi pula. Okay, silakan Ina. Okay, terima kasih Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang menonton Zone Inspire ni. Okay. Untuk tajuk hari ini iaitu jujur. Jujur pada diri sendiri atau jujur pada semua. Susah ke? Sebenarnya susah tajuk ni. Kan? Sebabnya nak kata Ina ni bukanlah jujur ke? Kan? Sebab kejujuran ni kita sebagai manusia tak boleh nak orang kata apa nak menilai sendiri kan tak kan? Macam nak tafsir sendiri sebab kita ni manusia yang tahu kejujuran kita ni apa yang ada dalam hati kita ni semua Allah. Allah dia yang tahu kita ni apa yang ada dalam hati kita ni kan. Dan jujur tu sebenarnya yang tahu jujur atau tidak tu kita diri sendiri dengan Allah. Kadang-kadang kita tipu diri sendiri, betul tak? Orang kata ada tipu diri sendiri kan, in denial kan. Itu kebiasaan ni lah. Betul kan, sebab apa kita rasa tak. Macam tadi Ita kata ada 5 jenis kejujuran kan. Dari segi itu tak silap Ibnu Qayyim kan? Ya betul. Ibnu Qayyim kan. Dia apa
Ada 5 jenis perkataan, niat. Yang pertama perkataan, kedua niat dan keinginan, janji, amal perbuatan dan dalam hal keimanan. Yang hal keimanan itulah paling tinggi. Tapi kalau dari segi Ina ni pun kekurangan terlalu banyak kan. Jadi nak cakap pasal jujur ni sebenarnya kawan-kawan payah. Sebab dia terlalu universal, terlalu luas. Macam Ina sebut tadi lah, Ina kata jujur ni kita sendiri je yang tahu kita jujur dan saksi kita Allah lah. Sebab macam kalau Ina tipu Ita kan, kan Ina tipu Ita pun Ita tak tahu, betul tak? Betul. Yang tahu Ina je cakap Ita dah kena tipu dengan aku hari ni. Kan dan yang lain. Tanduk dah keluar. Tanduk dah keluar kan. Dah lah ni. Okay, jujur ni atau dalam bahasa Inggeris honesty. Cik nak cakap orang putih kan, honesty. Kan. Jangan main-main tak, honesty. Sebenarnya kalau jujur atau honesty ni dia adalah satu sikap moral kan, satu sikap orang kata sikap moral ataupun moral character dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita sendiri. Dan kalau kita sendirilah jujur ni, adik-beradik dia berterus terang, adik-beradik dia adalah orang kata bersikap telus. Sebab jujur ni dia adalah satu sikap yang sangat baik dan juga sikap yang sangat mulia. Macam tadi Ita ada sebut, kalau dalam konteks kita lah sebagai yang beragama Islam ni, model yang paling orang kata paling mulia untuk kita tengok adalah Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan semalam adalah hari Maulidur Rasul kan. Sebab dalam Islam Nabi Muhammad ni dia merupakan teladan yang paling sempurna kan. Sebab tu Nabi kita dipanggil Al-Amin, yang mana dia sangat terpercaya. Maksudnya dia memang sangat jujur lah, sangat jujur. Dan kalau dalam bahasa Arab sendiri pun jujur ni dalam bahasa Arab adalah sidik. Kalau Ina salah, tolong perbetulkannya siapa yang dengar, yang mendengarkan kita, yang menonton, yang ni kalau salah perbetulkan Ina Yang Ina tahulah kalau dalam bahasa Arab sidik iaitu di mana berkata benar ataupun nyata. Susah sebenarnya kita ni dalam hidup, even Ina sendiri Ina sendiri, kita nak bercakap sesuatu perkara yang benar, nak berkata satu perkara yang nyata ataupun kita nak cakap, kita nak jujur lah, dia sangat susah kadang dan tengok kepada situasi. Kadang-kadang ada satu situasi tu menyebabkan kita rasa alamak macam mana nak cakap ni. Sebab mungkin orang yang kita nak bercakap jujur tu orang yang rapat dengan kita kan. Orang yang baik sangat dengan kita, tapi dia ada satu perkara yang kita rasa kita perlu perbetulkan dan kita perlu bersikap jujur dengan dia. Itu memang sangat susah kan. Sangat-sangat susah sebab jujur ni dia bukan saja dari segi perkataan. Jujur juga melalui perbuatan kita. Okey, dari segi orang kata kenyataan kita. Yalah percakapan kita lah macam sekarang ni Cina cakap dengan jujur ke? Gitu kan. Betulkah kan? Tapi insyaAllah kan. Sebab dalam hidup kita ni orang kata jujur, curang versus curang tu memang akan berlaku. Kadang nak kalau contoh pasangan, orang kata orang yang bercinta ke, pasangan suami isteri ke, kadang-kadang perlu bersikap jujur. Sebab tu dalam perkahwinan dia kata kena ada kejujuran. Kena selalu berterus terang kan. Jadi jujur ni bagi Ina lah, jujur dengan berterus terang ni sangat sinonim lah, ataupun dia ni sangat rapat lah adik-beradik lah kan. Adik-beradik kandung. Sebab kita ni kalau orang dia seiringan kan aku nyanyi pula seiringan dan sejalan pula kan. Jangan kau bagi jangan kan aku follow. Kan kau dengan pula kau dan aku gabungan yang sangat mantap sangatlah kan. Alam bagi kita berdua ni kan. Sebab jenis jujur ni macam tadi ada 5 jenis dalam hidup kita. Dan kita pun sebenarnya masa kita kecil, daripada kita kecil kan, kita kecil sampailah kita ke besar ni, Ina pasti semua orang dia akan orang kata mak ayah kita sendiri akan bercakap, akan menasihati kita, menasihati kita sentiasa bercakap benar, bercakap jujur kan. Daripada kecil lagi kita dah
dah diajar sebenarnya kan. Tak kira lah kita ni kelompok mana, kita ni dalam bangsa mana ataupun kita dalam agama mana, memang parents kita dah ajar kita supaya kita sentiasa bercakap betul, bercakap benar kan. Jujur dalam segala yang kita buat. Kalau tak adalah pepatah ni tak, bukan pepatah lah, apa, peribahasa. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Itu yang dulu kala dah sampai sekarang lah sinonimnya. Tapi dengan keadaan kita yang sekarang ni, ada yang baru. Tak boleh cakap lah, kejap lagi kena ban. Kalau cakap kat sini. Lan, jangan kita simpan ya Tan. Nanti Inasya dengan Ita di tepi. Kita PM ya Tan. Okay. Okay, nak cakap jujur ni kadang-kadang bukanlah nak cakap orang lain macam Ina sendiri lah kan. Kadang-kadang kita ni, kejujuran kita ni kita tak sedar. Ada kadang-kadang dari segi reaksi kita kan, reaksi muka kita, reaksi orang kata perbuatan kita ni kita boleh nampak. Contoh macam Ina so Ina tak reti nak cakap orang, Ina cakap kawan-kawan semua kawan-kawan SPI, Ina bercakap melalui apa yang Ina alami, pengalaman Ina. Contoh macam Ina ni, kebanyakan orang katalah, kebanyakan orang rasa kita pun tahu apa yang ada dalam hati ni, kat muka ni memang nampak. Terpampang kat muka ni. Kalau kat hati ni tak suka, dekat muka ni memang nampak. Contoh pernah je beberapa kali bila meeting, nak meeting online pernah meeting online dengan pengarah. Tiba-tiba pengarah WhatsApp, Zurina, muka tu kontrol sikit, nampak sangat muka tak puas hati tu. Terus dia kata, jangan jujur sangat muka tu, dia kata. Awak kamera tu. Awak pun dandan off camera. Bila off camera, diorang tanya pula, mana Zurina daripada Sahabat Bernam, mana? Kamera tak di tuan. Sebenarnya dah kena sound. Muka tu nampak sangat tak puas hati dengan pihak, orang kata apa, dengan pihak tertentu kan. Jadi kan, nak kata, itu dari segi muka tau. Muka. Betul, satu lagi kadang-kadang orang kata, macam bila kita tak sihat ke kan, Ina tak reti tau nak berlakon. Kalau memang tak sihat tu, dia memang tak reti lah nak buat macam sihat ke tak. Ataupun sihat tu buat tak sihat tak reti. Memang orang kata apa, jujur keluar kat muka tu. Muka ni memang orang kata kiranya kalau suka nampak kat muka, kalau tak suka pun nampak kat muka. Kalau blur lagi nampak kat muka tu. Itu nak cakap satu contoh lah kan. Tu pengarah sendiri tegur tu 2-3 kali kat lah dia selalu cakap. Sebab tu kadang-kadang dalam meeting, kalau bersemuka dengan dia, awak duduk ujung pun dia akan pandang. Zina ni, okay, Luka senyum, alright. Maksudnya puas hatilah dengan apa saya cakap, dia kata kan. Awak pun sengih je lah kan. Ada senyum, maksudnya setuju dengan saya, dia kata kan. Kalau Ina muka blur, sebab tu sekarang, Ina suka gila pakai mask tau. Sebab muka tutup separuh, orang tak nampak. Tapi ada semua orang boleh baca lah mata Ina ni. Kan? Mata tak puas hati tu dia kata bulat pula. Allahu Akbar. Katalah macam mana lah nak mengelakkan orang tak tahu apa yang ada kat hati ni kan. Tapi nak buat cara buat setiap manusia dia unik kan. Setiap kita ni ada ciri-ciri keunikan. Jadi nak cuba maksudnya nak berlakon pun tak reti lah. Jujur tak, sebab nak kata konteks jujur ni terlalu luas kan. Jujur kita dengan Allah, jujur kita dengan diri sendiri, kejujuran kita dengan family, kejujuran kita dengan kawan-kawan kan, kejujuran kita di tempat kerja dengan majikan kita. Kalau contoh dengan kawan-kawan tu ada setengah orang, kalau contoh kan member kata jom keluar lepak ke kan, hangout mana-mana, karaoke ke kan, tak ada duit pun tapi disebabkan malu nak berkata tak ada duit tu, jom juga kan. Sebab rasa sekarang kalau aku kata tak nak kan, diorang kata kau apa hal lah, takkanlah setakat RM10 apa kata RM20-30 tak ada semua kan. Hakikatnya memang tak ada pun RM20 tu kan. Ina pernah dulu kan, masa bukan kerja yang sekarang, kerja yang dahulu masa di Makmal, masa mula masuk dalam kerajaan ni gaji dia lambat tau dulu masa ni kan. Ina dah belasan bulan dengan government ni, sudah 2 jawatan lah kan.
gaji lambat pada orang lain. Orang lain dapat 3 bulan, awak 6 bulan pun tak masuk lagi gaji. Jadi duit tu dah memang awak dah lah masa tu belum kenal, masa tu belum join Yayasan Salam lagi. Kawan-kawan pula semua jenis kaki main go-kart, pergi karaoke apa semualah kan. Jadi memang orang kata apa, bila masuk dalam government, gaji tak dapat 6 bulan tu pakai duit simpan, makin lama orang kata apa, habislah di orang apa orang kata dihakis lama-lama habis. Susul. Jadi ada satu hari tu member cakap, jom lah, kau dah lama tak lepak kita semua. Cakap, tak boleh, aku tak ada duit. Bukan tak ada duit, tak cukup duit. Ina sebenarnya kalau tak cakap tak cukup duit ni, kalau mama Ina dengar, pantang sangat. Sebab bagi dia, kalau kata tak ada duit tu, memang akan tak ada duit lah Allah bagi, dia kata. Kena cakap tak ada duit pun kena cakap tak cukup duit. Ada, tapi nanti tak cukup. Tak cukup. Kena cakap macam tu. Sebab itu pun doa pada kita, dia kata. Itu yang selalu. Mama memang pantang sikit lah. Kalau Ina cakap tak ada duit lah, mesti buat. Dia kata mesti cakap ada tapi tak cukup. So berbalik kepada tadi kawan tadi tu, memang Ina masa tu on phone dengan kawan, ada cikgu lah dekat sebelah. Cikgu tu tengah buat kerja, lepas Ina kata, tak boleh lah, aku tak cukup duit lah, cakap aku belum gaji apa semua macam ni. Nantilah, tunggulah gaji apa semua, Ina kata kan. Tunggu dah masuk gaji, dah proper, baru kita jumpa, Ina kata. Bila Ina letak telefon, cikgu tu kata, Tina, kalau saya, apa ni memang malu nak cakap saya tak ada duit, dia kata. Sebab apa ni, malulah orang nak tahu tentang keadaan kita, keuangan kita semua kan. So pada Ina pula, Ina kata pada saya lebih baik saya berterus terang daripada saya sendiri yang terjerat kan. Berterus terang, jujur cakap kita memang tak ada duit, maksudnya tak cukup duit kalau kita nak keluar apa semua. Itu antara orang kata apa, nak kalau yelah, kalau nak relatekan dengan jujur lah. Sebab Ina selalu memang cuba kan, kita ni cuba ya, sebagai manusia kita cuba untuk bercakap, orang kata apa, bercakap betul, bercakap benar kan. Sebabnya bukan mudah untuk bercakap, berkata sesuatu perkara tu dengan jujur. Kejujuran tu sangat, orang kata apa, kejujuran tu pahit sebenarnya. Jujur tu pahit. Betul tak tak? Dia pahit, pahit dia lebih daripada makan peril. Perih pun tak tahan. Kan? Perih pun tak tahan, kata betul. Perih pun tak tahan. Sebab dia kan, jujur ni untuk orang yang bercakap tu pun pahit, untuk orang yang nak mendengar tu pun pahit. Kan? Betul. Kita nak bercakap ni, contoh satu situasi yang kita rasa pada satu situasi yang pada pandangan Ina tidak sepatutnya berlaku. Tetapi tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menegur, dan Ina melihat perkara ini berulang dan apabila di dalam suatu mesyuarat, Ina bersuara. Ina bersuara menyatakan bahawa perkara tersebut tidak sepatutnya dilakukan atau dibuat. So orang yang mendengar ni memang siapa yang buat tu dia terasa pahit lah. Ina nak cakap pun pahit juga sebab dihentam balik di dalam mesyuarat tersebut, sebab rasanya macam nak menunjuk pandai. Sedangkan orang-orang lain tak ada bersuara. Kenapa tiba-tiba kau pula nak bersuara kan? Tapi pada Ina, kita cuba untuk mengubah ataupun kita cuba untuk membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Itu memang sangat payahlah kalau dah bertukun lama perkara yang orang kata biasa tu dah dibuat, bila nak dibetulkan memang mengambil masa dan memang orang kata apa, risikonya tinggi dan memang pahit lah kan. Pahit sebab orang tak berapa suka. Orang rasa poyo je kau ni kan. Kau ingat kau hebat, kau ingat kau bagus. Macam tu lah kan. Dia tapi kadang-kadang jujur ni pun kadang orang tak jujur sebab nak jaga hati kan. Ya, betul sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang kita silap tau. Kita tak berterus terang sebab kita rasa kan aku cakap kan kecil hati. Kan aku cakap kan, tapi sebenarnya
dia macam mana kadang-kadang Ina tengok Ina ada kawan lah yang orang kata apa, bukan bangsa sama dengan kita, bangsa yang berbeza. Sangat orang kata mereka jenis yang tak betul, diorang akan cakap direct. Dia akan orang kata jujur dengan kita, okay, you tak sepatutnya buat macam ni, you sepatutnya buat macam ni. Betul kan, awal-awal kita nak terima bila orang kata, orang kritik lah, orang jujur dekat kita, apa kesilapan kita tu memang agak nak terima tu. Macam mula-mula tu kita rasa alah macam panas hati kan, macam bengang. Tapi bila kita fikir balik, kita ambil secara positif, kita akan tahu ada kesilapan kita buat dan kita akan dapat perbaiki diri kita dan kita akan menjadi lebih baik lah. Sebab kalau kita, kalangan kita dengan adik-beradik pun kita kuat menipu tak kan? Suka sangat kelentur adik-beradik kan? Perkara kau kau tak Aku ada abang-abang 5 orang, kakak seorang. So kalau yang muda ni menipu, dia tahu. Kerja dia dapat detect. Kan? Orang tu lagi makan garam daripada kita kan. Dia abang makan garam daripada betul lah. Cik nak menipu. Sebab kau yang bau su tak? Sikit tak ada lagi tu. Aku betul beza kita tu. Ina sulung. Bila sulung, dia selalu betul. Walaupun kadang-kadang dia kelentung adik-adik dia. Kan, kecil-kecil dulu lah. Sekarang besar tak adalah kan. Buat kita kena je. Tu lah, bila nak cakap sejujur ni pun tak, kalau nak relate dengan kerja-kerja volunteer lah. Ina pernah kan masa buat kerja volunteer. Satu dengan, tak tahulah kalau korang perasan ke ataupun kawan salam perasan ke, selalu kalau dari segi kutipan dana kan, Ina tak suka orang transfer kat Ina. Maksudnya macam dia nak bagi kat Ina, lepas Ina akan bagi dekat person in charge. Ina akan cakap dekat kawan-kawan mana yang nak derma ke apa, direct terus dengan person in charge. Sebab apa tahu tak? Kau tahulah kan Ina ni macam mana, suka K-pop. Kan? Suka travel kan. Lepas tu tayang pula dekat Facebook ni konsert whatever semualah kan. Poyo sangatlah kan. Murah konsert tu. Sebab tu pernah dapat orang DM, orang mesej tanya, kau pakai duit dana ke? Astagfirullahaladzim. Sampai tahap ada pemikiran yang begituan. Tapi Ina lebih takut kepada Allah tau. Ina lebih takut dekat Allah tau. Walaupun sebab bila duit yang berkaitan dengan kerja volunteer kita ni, jangan katakan 10 sen, 1 sen ke 0.01 sen pun Ina takut. Betul. Sebab tu masa ada satu program, ada projek dengan Rumah Solihah. So kita ada program ada tuition, ada program menari apa semua. So memang kebanyakan memang kumpulan duit tu sebab kalangan kita orang adalah the tiris kan, dari beradik tiri. Jadi memang selalu Ina yang akan simpan. So duit tu memang Ina make sure everything lengkap dengan receipt dan memang diberikan. So macam bila dah Ina dah slow down, dah start berpindah ke sini, memang semua tu dah habis transfer masuk kat dalam ni. Sebab walaupun orang tak tahu, kan nak cakap kan kawan-kawan yang lain macam percaya je. Tapi kita sendiri, kita dengan Allah je yang tahu duit tu. Sebab bagi adalah rasanya Ina pernah cakap juga dengan diorang kat dalam WhatsApp, dia cakap korang duit Rumah Solihah ni ada lebih macam ni, so dah transfer apa semualah. Rasanya nak ada cakap lah, kalau ada silap tu harap maaf lah kan. So memang sangat takut tau, sebab Ina memang kan. Sebab tu bila ada kawan-kawan macam ni, Ina kata okay, refer, Ina hanya share, tapi korang tolong refer, jangan masukkan duit tu dalam, jangan bagi dekat Ina lah. Sebab Ina tak, sebab bila ada, dia bukan seorang dua tahu tak, boleh katakan ramai lah yang macam, dia macam petikai lah, dia tengok dia tengok Facebook macam asyik cerita pasal Korea, cerita pasal China lah apa kan. Jadi diorang macam risau, ada duit ke pergi konsert-konsert, pergi travel ni kan. Tapi hakikatnya semua tu hasil tabungan sendiri kan. Tabungan yang dibuat atas minat, kan, minat orang ni lain-lain. Tapi kat situ tu lah Ina nak declare kalau kawan-kawan yang mana didengar. Sebab Ina paling takut dengan orang kata apa, hukuman Allah tu kan. Sebab kadang-kadang Ina rasa Allah ni hukum Ina
on the spot tau. Dia contoh ni macam dia kalau contoh je lah sebab satu lagi Ina kalau misalnya perut macam buat satu benda yang dia rasa macam misalnya tidak bercakap betul lah, maksudnya tak jujur, Ina punya perut ni Ina rasa ada rama-rama terbang tau. Butterfly. So bila ada butterfly kat perut tu kan, Ina dah dapat rasakan kau ada buat silap ni. Kau ada buat sesuatu yang silap ni, so kau kena tengok. So Ina rasa kan, dia contoh mudah je kan. Contoh yang mudah tak kan, masa belajar dulu kan. Kalau Ina tak dah lewat bangun, tak solat subuh terus pergi college, confirm tak ada, kena tinggal dengan bas. Betul tak? Kalau misalnya lambat pun tapi sempat solat subuh kan, bas tu sebenarnya timing dia dah lari daripada biasa, tapi sempat Ina kejar. Itu yang ringkas lah yang boleh Ina nak cakapkan kan. Itu kita dengan Allah tau. Kita dengan Allah. Yang maksudnya jujur ni kita kena jagalah hubungan kita dengan Allah semua kan. So Ina cakap ni bukannya semoga dapat beri manfaat orang lain, tapi masa yang sama pun berbalik pada diri Ina juga. So mengingati diri Ina kena ingat diri Ina balik kan. So bukan mudah kan orang kata yelah nak berlaku jujur tu bukan mudah sebenarnya tau. And kalau nak tipu senang je kan. Kan mak kata dah solat. Dah. Kan. Tapi kan kadang-kadang orang yang menipu ni pun susah juga sebab dia kena ingat apa yang dia tipu. Ya, betul. Betul. Apa kan dia jujur kita tahu. Memang ada dalam memori kita. Ya. Betul. Sebab bila kita menipu kan, lepas tu kita dah tak ingat dah kita tipu tu. Tipu perkara yang sama, orang yang kena tipu tu dia ingat tau. Ingat tau. Bila kita tipu orang yang kena tipu kita tu dia ingat apa kita cakap. Macam kita jugalah kan. Kita akan ingat apa yang orang tu cakap kita macam kau ni hari tu cakap lain kan. So memang orang jadi memang Ina sebenarnya benda yang Ina takut adalah itulah dengan Allah, balasan dia tu. Ina rasa pada Ina kadang-kadang on the spot je, dia macam adalah sesuatu mungkin menyebabkan Ina jadi sedih ataupun adalah perkara-perkara yang kita rasa macam bila kita tak perasan kesedihan ataupun kesusahan yang kita hadapi tu sebab apa, tapi bila kita tengok balik diri kita, okey yang ini rupanya silap kita kan. Sebab tu macam kalau pergi travel pun ada balik tiri, memang selalunya Ina lah Menteri Keuangan. Kalau Ina. Ya. Ni penonton semua tak kenal adik-beradik tiri tu, adik-beradik tiri betul ke, adik-beradik apa. Okay. Kan nanti dia kata ni ayah dia kahwin dua. Dia kahwin dua. Sebenarnya pernah berlaku tau, sebab ada member pernah tanya, ayah kau kahwin 2-3 ke? Sebab bila tengok gambar kan, upload gambar, bila adik-beradik tiri, lepas tu muka kan tak sama. Jadi orang ingat Abah Ina kahwin 2-3. So kena explain, diorang ni adalah kawan yang Ina kenal dalam kerja volunteer. Permulaannya di Salam lah, Yayasan Salam lah permulaan macam Ina dengan Ita pun di Yayasan Salam kan. Kita jadi rapat, lepas tu memang terus jadi daripada nama geng ke laut tu jadi The Tiris. Dia dengan diorang ni kira susah senang bersama. Orang kata kan, orang kata itulah kita panggil adik-beradik tiri tu. Tak, teringatlah tak dulu. Kau lepas SPM dulu tak, kau kerja tak? Aku ambil SPM lagi sekali nah. Yelah. Saja nak menanya, nak suruh aku jujur ke apa? Ni aku jujur nah. Aku ambil SPM tadi nah. Sorry lah tak. Tapi kau bagus sangat tak. Sebab itulah orang kata orang kata bukti. Tengok sekarang, kau nak mencapai doktor dah. Aku tak tercapai lagi. Aku InsyaAllah. Kan insyaAllah kata. Okay tak, masa lepas SPM, kan tunggu result kan. Aku kerja kedai stationery tau. So kerja kedai stationery ni, selalu sangat short duit dekat cashier, kau tahu tak? Jadi Toki Ina ni selalulah dia mempertikaikan lah, dia tuduh kami yang jaga cashier ni ambil duit. Jadi bila time aku kan, bila time Ina akan ingat berapa memang akan jagalah supaya tak short. Lepas tu duit dia memang masa kira tu dia ada tau, dia memang ada calculate dia lah.
berapa RM50 masuk, apa semua memang dia ada calculate dia macam dia macam vision kira tu auto dia macam komputer kan, tapi dia boleh tahu berapa apa semua masuk kan. So Ina ni apa ni ada satu hari tu Toki kata macam tak cukup duit ni, dia kata you ambil kau semua, tak ada semua kan. Ina ni nak cakapkan nak lambutin kita ni tak bersalah. Ina beritahu ke dia, okey, kata kalau cash tu ada RM2,000 RM2,000, Ina boleh cerita kat dia ada RM2,000, ada berapa keping RM100, ada berapa keping RM50, ada berapa keping RM10. Jadi dia jadi tercengak, dia jadi macam saya kata saya kerja nak cari rezeki halal, kenapa saya nak menipu pula kan. Jadi apa yang saya buat ini memang saya tak ambil. Dan kawan-kawan yang lain pun tak ambil. Kenapa nak tuduh kami? Short je nak tuduh kami ambil duit tu. Dia sebab kadang-kadang bila kita jadi cashier, ada masa kadang-kadang kita pergi toilet kan. Ada orang lain take over. Jadi macam Ina ni punyalah nak jaga tau. Jangan tuduh Ina akan pastikan Ina nampak siapa yang bila Ina pergi toilet, siapa duduk kat tempat cashier tu. Kan, supaya Ina boleh tahu berapa ni kan. Sebab kita tak nak orang memandang rendah kepada nilai kejujuran kita kan. Betul, mahal tu jujur tu. Itulah masa baru teringat satu kisah CSPM dululah kan. Lepas pada tu macam Toki tu kira lepas tu dia okey kan. Sebab tu nak kata mungkin masa dia nak terima tu pun mesti pahit kot rasanya dia nak terima kan. Sebab tapi bila kita ni di tempat yang benar, insyaAllah Allah tu akan tolong. Itulah duk cakap dah setengah jam kan kita kan. Tadi kau kata nak cakap ke 10 minit? Kan, aku beria kata alah, aku macam nak cakap 10 minit je apa semua kan. Tapi ada sikit nak cerita lah. Macam nak cakap topik jujur ni sebenarnya macam dari segi kerjaya yang sekarang, macam Ina memang sebagai kata pegawai pemulihan memang kita ada topik kejujuran tau dengan klien. So klien dia mesti berlaku jujur dengan apa demi kepulihan dan rawatan dan kepulihan dia memang kena bercakap benar, maksudnya kena jujur. Jadi kalau dia menipu, kita tak boleh nak sebagai pegawai pemulihan kita tak boleh nak membantu dia. Tahap orang kata nak membantu kepulihan dia. Jadi nak cakap topik kejujuran tu memang sinonim jugalah dalam kehidupan kerja ni kan. Nak kalau misalnya ambil statement diorang pun memang nak kena pastikan orang jujur. Klien-klien Ina ni susah sikit nak jujur. Tapi bila kita dah buat repo, jujur tu dia orang akan ni lah slow-slow dia akan berterus terang dengan kita. Dan Ina pun jadi konsep selalu dengan diorang ni memang orang kata apa memang kita pun bercakap, orang kata kita pun jujur dengan diorang lah kan. Sebab dia bila kita sendiri rasa orang kata kena rasai sikit lah kita pun orang kata apa kena menjiwai kerjaya kita tu kan, baru nak orang akan hargai. Betul. Ina ni ada ni Luan Manjal ni, jujur saya rindu kamu semua. Luan Manjal ni Nani saya pun jujur rindu dengan Nani. Jujur yang mbak. Aduh. Kesalahan Nani. Itulah. Dah hampir 30 minit dah ni. Banyak juga cerita. Konon-konon nak cakap sekejap kan kan? Betul. Ya, samalah juga Ina macam sekarang kita macam bagi bantuan kan, sukarelawan. Kita ni kan banyak beri bantuan dekat orang. Lepas tu kita pula guna orang tengah. Okey, tapi bila guna orang tengah tu pula, bila dicari orang yang memerlukan, orang tu pula menipu. Itu dugaan cabaran kita sebagai seorang sukarelawan kan. Kita nak tahu jujur kita ni membawa amanah daripada orang. Dan kita nak sampaikan amanah tu juga kepada yang betul-betul perlu. Dekat situ kita punya orang cakap kekangan. Apa cabaran kita sebagai sukarelawan untuk membantu yang sepatutnya. Kan Ina? Ina ada rasa tu. Program masa tu Ina di kerja dekat lab, kita nak bagi bantuan kepada budak-budak sekolah
kan, kita bagi bantuan ke budak sekolah. So Ina yang handle, Ina yang arrange budak-budak sekolah sekitar kawasan rumah Ina. Jadi kita pun jumpa dengan cikgu, jumpa dengan kaunselor, kita tanya-tanya mana pelajar-pelajar yang bagus dalam pelajaran tetapi dia agak susah, orang susah, mungkin dalam tahap yang mungkin miskin, kita nak beri bantuan. Jadi kita dapat 10 orang kita dapat 10 orang. So Ina pun bagilah nama dekat kawan-kawan kita kat Salam apa semua. So kita buatlah penyusunan apa semua, cari dana, and then kita pun pada hari kejadian kita bergerak pergi ke rumah-rumah. Jadi Ina rasa 10 ke 20 orang tak ingat, tapi yang betul-betul Ina ingat ada tiba-tiba ada satu rumah ni, kita pergi satu rumah ni. Rumah dia dia ala-ala banglo tau. Ala-ala banglo, lepas tu ada kereta jenama, tak ingat jenama apa, tetapi bukan Malaysia punya brand tau. Masa tu volunteer semua dah pandang Ina slack lah. Ketua ni dah macam ni dah. Kau biar benar lah, dia kata kan. Awak pun dah, alamak, sebab Ina tak riki. Yelah, mana nak sempat. So kita based on pada alamat dan kita percaya kepada cikgu. Ni, kau biar benar lah. Besarnya rumah dia, kereta apa semua ni kan. Cakap, alamak, macam mana ni. Tinggal, dia kata, ini tak nak bagi lah, dia kata kan. Dia cakap, minta maaf lah, memang tak tahu pula. Macam ni keadaan rumah dia, tak tahu pula sebab ini kita dapat pun memang cikgu ni memang kita percaya. Cikgu ni pun bukan cikgu dan dia pun buat juga kerja-kerja volunteer di luar walaupun kan dengan orang kata apa, dengan NGO yang lain. Jadi so macam mana ni? Sina kata tak apa. Kita bagi salam, kita cakap kita tak apa. Sekarang ni memang dah kita nak bagi, dah niat pun dekat dia. So Ina memang minta maaf banyak-banyak kat korang. Ina rasa kita bagi je lah sebab dah memang tinggal satu seketul je, rumah dia last. Takkanlah kita mana nak cari lain pula, tak apalah kita masuk je. So kita orang bagi salam. Keluarlah kakak ni kan, kakak ke nak cakap makcik, dia macam antara kakak dengan makcik tengah-tengah kan, kita bagi kakak. Lepas tu keluarlah budak sekolah tu. Lepas tu dia pun kenal, kak, dia kata kan, cakap ke Ina, dia cakap, ni rumah awak ke? Dia kata, cikgu ada bagi tahu, dia kata. Cikgu ada bagi tahu Kak Ina dan kawan-kawan dia datang nak mohon bantuan. Mak dia terus pegang macam nak peluk Ina kan dengan kawan lain. Dia kata terima kasih banyak sebab mereka memang perlukan sangat barang makanan, keperluan barang makanan ni. Kita pun macam terkejut lah kan. Takkanlah susah kita kata kan. Rupanya banglo tu adalah tinggalan arwah ayah dia dan kereta tu adalah tinggalan kereta arwah ayah dia kepada maknya, dan maknya memang tak kerja langsung dah. So dia memang dapat bantuan. So ayah dia ni, arwah ayah pelajar ni orang yang berkerjaya, tapi ibu dia memang seorang suri rumah kan, orang biasa suri rumah. Jadi bila ayahnya meninggal dunia, tak ingat sakit ke ataupun aksiden, rasanya macam ada sakit. Jadi ayahnya dah melunaskan semua hutang-hutang ni dan dah memang diberikan kepada isteri dan anak-anak ni. Saya rasa rasanya arwah ayah pelajar ni sakit. Anak berapa orang? Dia orang ada, tak ingat, rasa ada 6 orang. Lepas tu semua semua dia beza dua adik-beradik ni macam 2 tahun. Dah dua ni sekolah menengah. Kebanyakannya semua sekolah menengah tapi beza macam 2 tahun macam tu. So yang masa tu yang sulung baru masuk universiti ke atau dah tahun pertama macam tu lah. Jadi memang diorang ni berjimat cermat. Jadi bila kita datang kita bawa barang tu sangat dihargai oleh ibunya dan adik-adik yang lain. Sebab diorang hanya makan adalah masa tu telur dengan kicap dan nasi macam tu lah. Jadi itu yang bila kita kata Allah, nasib baik kita orang kata apa, teruskan juga niat nak bagi hanya kerana kita tengok luaran dia. Jadi memang rasa orang kata apa, betul lah cikgu ni maksudnya cikgu ni sangat prihatin lah kepada pelajar dia. Dan kita walaupun kita nampak dia orang kata apa, rumah macam banglo, ada kereta ni, tapi itulah orang kata harta, dia kata inilah 2 harta yang arwah ayah dia tinggalkan untuk dia dan
untuk dia adik-adik dan juga ibu dia. Jadi dari segi yang tu diorang maksudnya dah ada rumah, tak perlu nak menyewa. Jadi hanya mereka dapat bantuan daripada zakat kot dapat untuk ni lah menjalani kehidupan dari segi beli barang dapur, lepas tu nak bayar duit sekolah tu mungkin yang masuk ke universiti tu dapat bantuan. Jadi itu kami rasa macam sangat bersyukur tidak stop untuk nak stop kan. Nasib baik bersyukur kita teruskan juga. Itulah bila cerita nak katakan yelah itu sesama kita volunteer tak. Hari kejadian kan macam kau ni biar benar tak? Yelah Ida pun nak cari betul, yang betul lah. Manalah nak tahu kalau ada yang tipu kan. Sebab bila cerita kita tadi menjadi orang Tegar ni memang payah sebenarnya. Orang akan tuduh kita yelah sama ada kita tak jujur ke ataupun kita menipu ke macam tu lah. Tu Luan Manjal cakap macam pernah experience cerita ni. Nani. Tak tahu lah Nani ada tak pada masa program tu? Kita naik jenjah Nani, jenjah macam nak roboh masa tu. Saya pergi satu rumah tu kan. Satu rumah kita nak pergi tu jenjah dia macam nak roboh. Rasanya tau. Tak ingat lah sebab kisah dah lama kan. Dia apa ni tak jokdang pun nak cakap perkara tu sebab teringatkan bila Ita cerita tadi bila jadi orang tengah tu. Jujur ni memang kena praktikkan lah dalam orang cakap dalam hari-hari kehidupan kita kena praktikkan jujur ni. Supaya kita hidup masyarakat. Tapi memang kalau kita nak jujur manalah dalam kerja. Contohnya sekarang kalau kita macam kita punya pengalaman lah, interview anak-anak fresh graduate, kerja. Dinasihatkan jangan menipu. Sebab bila adik-adik semua macam tak apalah sebab nak kerja, tipu sikit lah, tak boleh sebab nanti adik masuk kerja, bila orang suruh buat kerja tu adik tak tahu buat, nampak tak? Nanti akan makan diri sendiri balik. Biar bila masa kita interview, kita jujur cakap, saya tak ada skill tu tapi insyaAllah kalau diterima bekerja, saya akan cuba sedaya upaya untuk belajar skill tu. Itu bagus, satu jawapan yang bagus. Jadi bila awak kerja ke apa ke, orang semua macam happy. Oh dia dah hari tu interview dah cakap dah, dia ni memang tak tahu buat ni, tak apa kita ajar dia. Nampak tak? Hikmah untuk orang yang jujur ni Allah bagi macam-macam cara untuk kita nak pergi satu arah untuk berjaya. Jujurlah dalam diri sendiri, jujur. Betul. Jujur jujur ni dalam hidup memang yelah kita pun tak boleh nak cakap macam dia katalah kita pun tak boleh nak cakap kejuruan kita kan, yang tahunya Allah je, tapi kita sendiri tahulah sebab jujur ni luas. Dia konteks dia sangat luas. Cuma selagi kita boleh, orang kata apa, yelah kalau boleh jujur ni dia memang dah perlu dah wajib jadi prinsip dalam hidup kita kan. Bercakap benar, berkata jujur. Hanya kerana kita rasa takut orang teguris perasaan kita menipu ataupun kita takut perkara tu cerita katalah tak dapat kerja tu kalau tak dapat kerja ni baik aja, tapi bila kita diterima kita masuk pun kita dah menipu kan. Lepas tu bila kita disuruh buat satu perkara tu memang kita tak tahu kan. Interview cakap lain, bila masuk kita tak buat betul kan. Sebab macam kita macam ni lah kan, macam bila kita interview tak biasa lah tak. Semua boleh kan. Tu boleh, ni boleh, tu boleh. Tiba bila dah diterima, duduk dekat ground, suruh kau buat. Kan. Kau kata itu semua boleh. Semua kau boleh. Boleh. Masa interview boleh. Saya boleh kerja lebih masa. Sabtu Ahad saya boleh kerja. Bila kau dah kerja, ada macam-macam alasan kau bagi. Tu tak boleh, ni tak boleh kan. Jadi masa interview tu kau bercakap. Kau tak jujur lah. Maksudnya kau hanya rasa kau nak kerja tapi kau tak nak buat. Kau tak nak laksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Kena ingat memang semua orang suka orang yang jujur. Semua orang suka orang jujur. Dan once bila you tak jujur,
Masa tu dah dia punya orang cakap persepsi bagi orang tu dah lain Ya, lah. ya Ah, betul. bila Ah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan ya. sekali. Betul kan. Sekali dah Kadang-kadang sekali apa tak? itulah kalau dah sekali tu memang bye-bye lah. Kan? 100 Sebab kebaikan tu buat tu orang tak pandang dah. Dia pandang yang satu tu je. betul. Elok Ah, je. Ah. sama pula nak cakap tak, sama pula pemikiran kita. Sama kita ni wifi. Tak Memang elok tu juga sebab kita kan. disatukan Nina. Kan alah pandai lah bagi kita ni. Okey Kan. dah dekat ni semua kan. Uh, tu lah. Sebenarnya kan tadi sebelum Ina live tadi ada ni Luan Manjal lah ni. Si Dani ni. Dani kau sungguh ke nak suruh aku nyanyi ni? Betul Nani. Sebenarnya memang penat kalau tak jujur. Betul Nani? Betul. Sebab bila kita cakap sebab kita nak tahu tak bila kita cakap bohong, kita menipu. Dia macam apa aku tipu hari tu? Nak kena cari pula. Mana pula kena buka pula. Mana pula yang aku tipu, klentor apa semua kan. Susah sangat. Jadi kan lebih baik ni. Lebih baiklah kita jujur aja kan. Dia jujur ni banyaklah jujur kawan-kawan kan. Jujur dengan apa tu boyfriend. Kalau orang tu suka kita tak suka, cakap dia tak suka. Jangan kita macam okay, drag tapi sebenarnya kita tak nak pun ke orang tu. So kena jujur. Kalau betul you tak suka dia, you cakap saya tak suka. Tapi kan, kepada jujur. Yang tak faham bahasa tu juga dilantak dia lah. Kan dia kena dia ni kan. Sebab aku ni bukan nak kata tau macam kita sendiri pun janganlah berpura-pura. Kalau kita tak suka, cakap tak suka tu. Sebab macam Ina sendiri kan dalam adalah apa ni kan, ini latest tau berlaku. Kita Ina ni jenis orang yang buat kerja bukanlah kita nak orang lain ikut perfect, tapi bila tugas you dah kena buat, you harus laksanakan lah. You jangan susahkan orang lain. Bila you dah willing nak, you kena laksanakan. Tapi bila you tak buat, benda tu patah balik dekat Ina balik kena apa semua. Ina akan bersuara. Ina akan bercakap berterus terang. Ina akan menyuarakan perkara tersebut. Ada setengah orang, dia mungkin depan kita dia manis kan, tapi belakang dia tak puas hati lah apa kita buat. Sebab Ina selalu cakap dengan budak unit Ina pun, Ina kata, kalau rasa tak suka dengan saya, terus terang. Apa yang perlu saya ubah? Kita jujur. Sebab saya pun akan bersikap begitu juga dengan awak semua. Nak pula, macam hari ni kita orang kelang kabut pasal SKT. Lupa pula apa nama penuh dia. KPI. Selalunya kalau yang bukan government, dia guna KPI. Key Performance Indicators. Nak bagi markah tu bukan mudah tak? Nak kena jujur tu sebab apa ni, benda tu kan ditanya kan dekat atas, susah pula kenapa kan, tak boleh juga orang kata apa berat sebelah semua, bukan mudah nak bagi markah untuk untuk SKT seseorang ni. Jadi memang selalu cakap. Tapi yang kejadian baru ni tak tahulah apa dia tak puas hatinya, kami dekat pejabat ni ada folder tau untuk letak memo. Jadi kami dah hujung-hujung bulan ni kita nak buat claim apa semualah kan. Folder dan hamba Allah ni dia yang uruskan memo ni. Untuk ada untuk satu program ni, hamba Allah ni yang kena buat memo. Bayangkan orang lain orang lain punya folder ada memo tu. Okay. Folder Ina je tak ada. Dari situ Ina ada asal tak ada. Dalam semua orang tu tiba aku seorang ni dia tak. Jadi dari situ Ina rasa dia memang tidak dapat menerima apa yang Ina berterus terang kepada dia lah. Jadi kita dah faham. Jadi Ina rasa selepas ni kena buat pendekatan yang lain lah. Sebab bukan orang semua suka bila kita ni bercakap jujur. Bila orang bercakap benar dan tiba-tiba aku ditikam begitu sekali. Kan? Itu tak cakap dia kan sampai macam kalau nak cakap lupa, semua orang dalam folder ada memo tu. Folder aku tak ada ni, confirm. Transparent kau punya memo tu. Aku tak tahulah kot.
terbang ke kan, tak tahulah. Tapi try untuk positif dan try untuk tidak berniat buruk, mungkin memang dia terlupa, tapi kalau semua satu pejabat perasan, jadi memang semua kata sabar je lah kan. Kan? Yeah. Jadi tak apalah, sebab Ina rasa yelah kadang-kadang jujur tu pada kita benda tu perlu diperkatakan, tapi ada setengah orang dia tak dapat menerima, kita kena tengok balik jugalah. Tapi yang pastinya apa ni, Allah mengetahui segala perkara yang berlaku kan. Balik pada Allah. Alah nak dan Anita. Kau kata 20 minit dah 50 minit. Itulah ni. Kau tak jujur. Tak jujur kan? Macam mana ni? Ni aku tu. Si Nani ni betul ke? Nani, kau tak tulis pun kau nak suruh aku nyanyi ke tak ni? Cik, kan Ita sambung. Aku sambung. Nak nyanyi tak? Okay, nyanyi sikit lain lah sebelum kita tamat sebab tadi Luan Manjal ni dia tulis dekat apa ni kita punya ni lah, nak request Ina nyanyi. Jujur apa? Chorus kan? Aduh, suara dah sedap ni. Dah lama tak mengasah bahasa kan? Kita je lah kan? Okay lah, sikit-sikit aja Okay. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Tapi Nani okay, aku yang hujung tu. Tapi Nani kau jangan lupa aku Nani. Nani kata dah kita dah. Okay, sorry kepada sahabat-sahabat lain, suara saya tak sedap. Tapi disebabkan ada permintaan tu kan, perasanlah nak nyanyi sikit kan. Okay, terima kasih banyak Ina, terima kasih banyak-banyak. Okay, sebab aku pun sebenarnya nak nyanyi juga, tapi tak ada orang request aku nyanyi. Tapi aku nyanyi juga. Jujurlah padaku. Itu je lah. Okay. Okay, tak sebelum tu. Depan kita, ya. Okay, last nak tinggalkan sikit pada kawan-kawan. Apa ni Benjamin Franklin kata dia kata kat aku lah kan. Tadi aku cari tahu jugalah kan. Busy aku cakap Benjamin Franklin tu cakap kat aku, honesty is the best policy. Lepas tu ada lagi kata-kata mutiara pula. Dia cakap tidak ada manusia yang dilahirkan jujur. Jujur itu dibentuk bukan sebuah pilihan, melainkan hasil dari membiasakan diri. Bila anda terbiasa berbohong, maka sekalipun ada pilihan untuk jujur, anda tetap akan bohong pada lebih banyak orang. So berhati-hati. Apa yang Ina cakap ni pun berbalik juga pada diri Ina, supaya kita menjadi lebih, orang kata apa, istiqomah. Apa yang kita cakap tu berbalik juga kepada diri kita. So yang baik, orang kata apa, yang baik itu daripada Allah, yang kekurangan, kelemahan tu semua daripada diri Ina ni yang comel perasan. Kita berapa ni? Kita cuba memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okay. Kepada penonton Inspire, sahabat-sahabat Inspire, terima kasih banyak-banyak. Ina buat Manjal, Noni Nani, okay. Yani, okay. Lepas tu Mas Yus, semua. Terima kasih banyak. Banyak. Alhamdulillah hari ni kita tak ada pegun lagi. Kan, alhamdulillah. Allah pemudahkan tak? Itulah sebab jujurnya kita nak bagi sesuatu untuk kita kan. Okay. Untuk esok kita ada lagi segmen konsistensi daripada Faid dan juga Alang. Okay. Semua berjumpa esok lah dan pada masa yang sama. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Kita jaga kita. Bye.